Isu bekalan makanan negara menjadi tumpuan Dewan Rakyat hari ini. Untuk perinciannya langsung bersama Ashraf Ishak di Parlimen. Ashraf. Ya Fabian, beberapa langkah jangka pendek dilaksanakan bagi menjamin kestabilan bekalan makanan negara. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi, kesemua inisiatif tersebut berorientasikan intervensi perdagangan, pengeluaran dan pengguna. Antaranya, batal kuota import barangan dari luar negara, laksana stok penimbal tambahan untuk produk ayam dan ikan serta mempermudah proses bayaran tuntutan subsidi. Memudah cara proses import IP melalui penangguhan fee permit dan priority lane ke atas 4 komuniti merangkumi soya, gandum, jagung, makanan ternakan berasaskan haiwan dan tumbuhan, memberikan pengecualian khas bagi pengambilan pekerja asing dalam industri peternakan ayam contohnya, mengkaji mekanisme mengurangkan kos minyak sawit mentah crude palm oil bagi syarikat-syarikat penghilangan yang melaksanakan penghilangan makanan ternakan, penambahan abattoir dan loji pemprosesan luar negara bagi meningkatkan dan mempelbagaikan sumber import bekalan makanan ayam dan daging. Pihak kementerian turut memperkasa kerjasama strategik dengan semua pihak berkepentingan dan industri bagi memantapkan rantaian bekalan makanan negara. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memberi jaminan 5 barangan asas akan dijual dengan harga yang lebih murah melalui kedai koperasi Co-op Mart. Menterinya Tan Sri Nur Omar berkata antara barangan asas itu termasuklah ayam sejuk beku, gula, minyak masak, tepung dan beras. Mengurangkan peranan orang tengah. Kerana itu kita akan mempertingkatkan pusat pengumpulan dan juga pengedaran. Jadi semua barang-barang ini akan dibeli, dikumpulkan dalam satu pusat dan diterus dibawa pasaran untuk memastikan bahawa harga yang dikeluarkan, yang dijual di bawah Co-op ini harganya murah dan tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Maka kita akan membuat seperti inilah. Jelasnya, selain Co-op Mart, pihaknya juga akan memulakan jualan secara dalam talian untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Liputan 4G di Sarawak meningkat kepada 84.24% pada suku pertama 2022 berbanding 73% sebelum ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, peningkatan itu hasil perkembangan program Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1. Ini merangkumi pembinaan tapak menara baharu, naik taraf stesen pemancar, premis tersedia gentian optik dan jalur lebar satelit. Di seluruh negeri Sarawak, tapak-tapak menara baru atau pembinaan menara baru yang telah siap 85 dan yang dalam pelaksanaan sebanyak 741. Daripada jumlah tersebut, untuk makluman yang berhormat Ulu Rajang, belum ada tapak menara baru yang siap di Ulu Rajang, tetapi terdapat 59 tapak menara baru sedang dalam pembinaan. Sementara bagi Baram pula hanya 1 sahaja yang baru siap dan terdapat 110 menara baru dalam pembinaan. Bagi kawasan Parlimen Igan, 5 sahaja yang telah siap dan ada 8 lagi sedang dalam pembinaan. Kesemua inisiatif itu masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat menjelang penghujung 2023. Bagi memupuk persaingan parti politik yang lebih sihat dan produktif, Parlimen Malaysia hari ini menubuhkan Kaukus Parlimen Demokrasi pelbagai parti. Perkara itu diumumkan Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Othman Said dalam satu sidang media di Parlimen. Menurut beliau, ia akan dianggotai 12 ahli parlimen daripada pelbagai parti politik. Penubuhan kaukus tersebut juga telah dimaklumkan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat melalui surat rasmi bertarikh 18 Julai. Sebenarnya saya datang ke sini untuk bangkit isu ini sebab ada keperluan untuk cuti haid termasuk dengan puan wanita. Saya sebenarnya
Objektif caucus ini adalah bagi menggalakkan dialog, penglibatan dan penyertaan rentas parti di Parlimen untuk isu-isu reformasi institusi, terutamanya Dewan Rakyat, dan untuk memudahkan penyertaan orang awam dalam proses Parlimen. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Turunjang. Selain Datuk Seri Azalina, Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah turut dilantik sebagai convener bersama untuk kaukus tersebut. Antara isu yang diberi tumpuan termasuklah menyegerakan usaha untuk menyemak peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat bagi menambah baik operasi Parlimen, memperkasa jawatan kuasa pilihan Parlimen serta mengadakan perbincangan atau pendengaran bersama pihak berkepentingan. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Dewan Rakyat kini berhenti rehat seketika dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti untuk sesi perbahasan pindaan RUU Anti Gangguan Seksual 2021 sehingga pukul 7.30 malam nanti. Untuk perkembangan lanjut sesi Dewan Rakyat pada hari ini, kami akan bawakan kepada anda dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Sekian saja daripada saya. Kita kembali bersama Fabian di Angkasa Puri. Silakan Fab.